Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina binti Jasmine daripada kelas IC 2104P. Tokoh yang untuk kajian ini saya telah memilih tokoh Zaid bin Sabit. Pertama sekali, siapa Zaid bin Sabit ini sebenarnya? Zaid bin Sabit ini merupakan seorang penulis wahyu dan penterjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana gelaran ni boleh terjadi kepada Zaid bin Sabit? Macam mana gelaran ni boleh berlaku adalah di mana pada usia 13 tahun Zaid bin Sabit telah bertemu dengan Rasulullah, di mana Zaid bin Sabit beliau menyatakan hasrat hendak menjadi benteng kepada Rasulullah di medan pertempuran, tetapi Rasulullah menolak permintaan Zaid bin Sabit ni. Tapi sebenarnya walaupun Rasulullah menolak permintaan Zaid bin Sabit ni dengan baik, sebenarnya penolakan ini tidak mematahkan semangat Zaid bin Sabit untuk menjadi pendamping Rasulullah. Malah Zaid bin Sabit ni dia berusaha keras dan mencari peluang bagaimana nak jadi seorang pendamping kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid bin Sabit pun menggunakan kelebihan yang ada, iaitu Zaid bin Sabit ni dia mempunyai kekuatan daya ingatan yang sangat hebat pada usia yang muda, dan pada usia 11 tahun dia dah mampu menghafal 11 surah. Jadi setelah cita-citanya, pelawaannya ditolak oleh Rasulullah, dan kelebihannya itu diketahui oleh Rasulullah, lalu Rasulullah memberi ujian kepada Zaid bin Sabit, iaitu mempelajari ilmu bahasa Yahudi dan Nasrani. Dan daripada situ beliau mampu mempelajari bahasa baru itu pada tempoh yang sangat singkat, dan daripada situlah Zaid bin Sabit telah menjadi seorang penterjemah yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam yang kita tahu tadi, Zaid bin Sabit telah melepasi ujian yang diberikan oleh Rasulullah, iaitu mempelajari bahasa Yahudi dan Nasrani. Dan selepas beliau melepasi ujian itu, Rasulullah telah meyakini bahawa tentang kekuatan daya ingatan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Lalu Rasulullah telah memberikan amanah yang sangat berat kepada Zaid bin Sabit, iaitu menjadi salah seorang penulis wahyu pada ketika itu. Dan pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah akan memanggil Zaid bin Sabit untuk menulis setiap bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan sifat amanah dan jujur yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit, beliau telah menjadi ketua editor dalam pembukuan Al-Quran, iaitu kini dikenali sebagai Resam Utsmani. Itulah antara jasa Zaid bin Sabit kepada Islam, dan sehingga kini Al-Quran itu diguna oleh semua umat Islam, hasil pembukuan yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit bersama sahabat-sahabat yang lain. Sikap tokoh iaitu Zaid bin Sabit dan kaitannya dengan peranan pengguna, iaitu yang pertama, bijak mencari peluang. Macam yang kita tahu tadi, cita-cita beliau ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara baik, iaitu untuk menyertai peperangan, iaitu ingin menjadi benteng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
selepas ditolak dia menunjukkan bakatnya, iaitu mempunyai kekuatan daya ingatan, dan pada usia umur 11 tahun beliau sudah menghafaz 11 surah. Dan macam kita tahu apa dia Zaid bin Sabit punya kelebihan ni diketahui oleh Rasulullah, lalu dilantik menjadi penterjemah Rasulullah dan kemudian menjadi pencatat wahyu. So apa kaitannya dengan peranan pengguna ialah bijak mencari peluang. Kan tadi Zaid bin Sabit dia bijak mencari peluang walaupun beliau ditolak oleh lawaan beliau ditolak oleh Rasulullah, tapi Zaid bin Sabit ni bijak mencari peluang, iaitu dia menggunakan kekuatan daya ingatan yang dia ada untuk menjadi juga pendamping Rasulullah. Sebab Zaid bin Sabit ni memang dia bercita-cita untuk menjadi pendamping Rasulullah, dan last sekali dia menjadi pendamping Rasulullah iaitu menjadi sebagai seorang pencatat wahyu. Dan apa kaitannya bijak mencari peluang dengan peranan pengguna? Okay, sebagai pengguna, okay, macam kita nak beli barang, okay, dekat barang kedai ini sangat mahal, dan macam mana kita nak cari peluang, macam mana kita nak bijak nak gunakan peluang sedangkan kita nak beli barang ni mahal, iaitu kita tunggu promosi yang dilakukan. Contohnya dekat Watson, kalau hari biasa dia akan mahal kan. So macam mana kita nak beli barang tu dengan harga yang murah, iaitu kita tunggu peluang promosi tu sendiri. So bila peluang promosi 50%, lalu kita pergilah lakukan transaksi tu sendiri. Kedua, sikap Zaid bin Sabit ialah seorang yang sangat berani, di mana macam yang kita tahu kan tadi sejarah Zaid bin Sabit pada umur 13 tahun. Zaid bin Sabit telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia mengheret pedang yang sangat berat, semata-mata untuk menyatakan hasrat beliau ingin menjadi salah seorang benteng Rasulullah di medan perang. Jadi apa kaitannya berani? Tengok pada usia 13 tahun ni, Zaid bin Sabit dia berani kan bertemu dengan Rasulullah dengan cita-cita yang sangat tinggi, iaitu jadi benteng Rasulullah. So apa kaitannya sifat berani Zaid bin Sabit ini dengan peranan pengguna? Okey, kaitannya adalah bila timbul isu penipuan, pengguna perlu berani menuntut keadilan, iaitu ganti rugi. Janganlah sebagai pengguna kita duduk senyap kalau kita kena tipu. Contoh macam barang yang kita beli ni tak seiring dengan harga barang, ataupun barang rosak. Macam kat online kita tengok gambar dia macam ni, rupa dia macam ni, tapi bila sampai tak sampai yang macam mana kita tengok. So kat situ kalau macam ada penipuan. So isu ni perlu disampaikan kepada peniaga bagi menuntutkan keadilan, ataupun wang yang dilakukan tu dikembalikan sebab barang tu tak sama dengan apa yang dipaparkan. Jadi kalau peniaga tu, so kat situ pengguna kena berani tuntut keadilan. Jangan takut-takut nak tuntut, sebab itu adalah hak seorang pengguna. Dan jika peniaga itu mengabaikan tuntutan yang dilakukan sebab barang tu tak sama dengan apa yang dipaparkan. Jadi kalau peniaga tu, so kat situ pengguna kena berani tuntut keadilan. Jangan takut-takut nak tuntut, sebab itu adalah hak seorang pengguna. Dan jika peniaga itu mengabaikan tuntutan yang dilakukan oleh pengguna, maka sebagai pengguna yang bijak, laporkan terus kepada KPDN HCP, mereka yang akan ambil tindakan. So jangan berdiam diri, berani ke depan untuk keadilan. Okey, yang ketiga, sikap Zaid bin Sabit ini ialah dia seorang yang memiliki pelbagai bahasa. Bijak lah kan. Jadi beliau ni mampu menguasai satu bahasa ni, dia mampu menguasai selama 17 hari saja. So macam kita tahu, Zaid bin Sabit ni telah menjadi penterjemah Rasulullah ketika berdepan dengan kaum seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi apa kelebihan memiliki pelbagai bahasa dengan kaitan peranan pengguna ni? Okey, kalau kita memiliki pelbagai bahasa,
kita tak mudah ditipu. Contoh macam kalau kita nak melancong dan kita nak melakukan transaksi, nak beli barang dekat negara sana. So kalau kita tak faham bahasa mereka, maybe mereka akan melakukan penipuan di antara kalangan mereka, penipuan harga, lalu beritahu kita tentang harga yang tak sama dengan yang dipaparkan. Sebagai contoh, contoh harga yang dipaparkan pada barangan tersebut sebanyak RM10. Jadi kita tak faham bacaan tu, kita tak faham tulisan bahasa tu. Jadi bila kita tak faham, kita akan mudah ditipu. Bila kita mudah ditipu, penjual itu akan menyatakan bahawa harga ni sebenarnya bukan RM10, RM15. So kita akan mengalami kerugian RM5 kat situ. Jadi memiliki pelbagai bahasa ni banyak faedahnya. Bila kita ke negara orang ataupun macam dekat Malaysia sendiri mempunyai pelbagai bangsa, kita tidak mudah ditipu jika kita ingin melakukan pembelian. Alright, yang seterusnya, sikap Zaid bin Sabit seorang yang amanah. Yang mana pada zaman Rasulullah, macam yang kita tahu, beliau dilantik sebagai penulis wahyu dan yang diterima Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan sifat amanah itu telah diyakini oleh sahabat. Dan pada zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar, beliau telah dilantik menjadi ketua editor Mashhaf Al-Quran. Dan pada zaman sahabat Sayyidina Uthman pula, beliau dilantik lagi sekali sebagai penulis dan pengumpul Al-Quran bagi memperkemaskan lagi. Lalu terbentuklah Mashhaf Utsmani yang sehingga kini menjadi bacaan kepada seluruh umat Islam. Jadi apa kaitan sifat amanah yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit ni dengan peranan pengguna? Kaitannya sebagai pengguna yang amanah dengan barangan yang dibeli, jika barangan itu tidak rosak dan tidak perlu diminta ganti rugi, maka sebagai pengguna yang amanah tidak perlu pun melakukan kerosakan itu sendiri dan menuntut ganti rugi. Dan sebenarnya itu tidak amanah dengan barangan yang dibeli. Selain itu, perlu amanah menggunakan barangan yang dibeli dengan sebaiknya dan ke arah kebaikan, sebab barangan yang kita beli itu adalah amanah. So, gunakanlah dengan sebaiknya. Hasil kajian perbandingan tokoh dengan tokoh konvensional. Okey, macam kita tahu, Zaid bin Sabit ni dia seorang yang amanah dan tanggungjawab melakukan amanah yang diberi dan menjadikan beliau dilantik berulang kali daripada zaman Rasulullah sehingga zaman sahabat, dan tiada isu yang negatif timbul. Tapi berbeza pula dengan tokoh konvensional iaitu Datuk Seri Najib Abdul Razak, iaitu bekas Perdana Menteri kita yang ke-6. Beliau telah dilantik sebagai pemerintah Malaysia, tapi digugurkan pangkat setelah timbul isu penyelewengan duit YMDB. So dekat sini pangkat itu diturunkan bukan setelah pemilihan raya, tapi disebabkan isu YMDB itu sendiri. Dan isu ini masih dalam pembicaraan mahkamah untuk memastikan kebenarannya. Alright, sebagai pengguna yang beretika dan bijak, mampu mengubah cara hidupnya daripada terpedaya dengan memomokkan media massa, televisyen dan orang sekeliling. Dan sebagai pengguna yang bijak dan bertamadun, mestilah mencontohi sikap Zaid bin Sabit seperti berani, mempunyai kelebihan, memahami lebih daripada satu bahasa dan jujur. Dan antara peranan pengguna yang beretika dan berakidah perlulah mengelakkan diri daripada memiliki sifat-sifat yang negatif yang ditunjukkan oleh sebahagian pemimpin politik Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Nama saya Muhammad Fikir bin Rosman. Okey, kita akan bagi kepada pengenalan awal tokoh dulu. Nama sebenar beliau adalah Uwais ibnu Amir ibnu Jas ibnu Malik Al-Qarni.
Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi anak yatim kerana tidak mempunyai sesiapa kecuali hanya ibunya yang telah tua, tenat dan lumpuh. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk hati mereka untuk menyembah Allah. Beliau wafat pada tahun 657 Masihi dan kuburnya terletak di daerah Baykan, Turki. Okay, next kita akan pergi kepada peranan pengguna berkaitan dengan tokoh. Okay, first kita kena tahu dulu pengguna tu apa. Pengguna ni ialah sesiapa sahaja yang memperoleh atau menggunakan barangan atau perkhidmatan dari pasaran untuk keperluan pengguna diri sendiri dan kegunaan keluarganya. Ini bermakna semua orang adalah pengguna. Okay, first kita akan pergi kepada apa peranan pengguna Uwais Al-Qarni ni. Yang pertama, Uwais Al-Qarni ni beliau bijak dalam melakukan sesuatu. Okay, yang pertama, mereka tidak mempunyai bekalan yang cukup serta tiada kenderaan untuk pergi ke sana. Okay, pasal ni sebelum ibunya meninggal dunia, ibunya ada berhajat kepada Uwais Al-Qarni di mana yang ibunya ingin menunaikan haji sebelum ibunya meninggalkan dunia. So Uwais Al-Qarni tak naklah kecewakan ibunya. So Uwais cari cara macam mana Uwais ni nak tolong ibunya melakukan hajat terakhirnya. Ibunya bagi seekor anak lembu kepada Uwais. Yang ni anak lembu ni adalah warisan keluarga daripada ibunya. So apa yang Uwais ni buat dengan lembu tu, takkanlah dia nak bawa lembu tu pergi sebagai kenderaan untuk pergi ke Mekah kan. Macam tak logik kan. Apa yang dia buat adalah beliau membuat sebuah rumah di atas tilal. Tilal tu adalah tanah tinggi. So apa yang dia buat, lembu tu dia gendong lembu tu turun naik ke tilal ni. So masyarakat orang-orang kat situ macam pelik lah, apa yang Uwais ni buat ni kan. Dia macam tak betul kan orang tengok. So selepas 6 bulan, lembu yang asalnya hanya 20 kilo kini sudah menjadi 100 kilo. So masyarakat sekeliling pun tahulah kenapa dia buat macam ni. So dia dah tahu kenapa dia hari-hari angkat lembu tu naik turun bukit adalah untuk membawa ibunya pergi ke haji. Selepas 8 bulan musim haji, perbuatan beliau selama ini adalah satu persediaan untuk beliau membawa ibunya mengerjakan haji. Macam yang saya cakap tadi tu. Uwais Al-Qarni ni dia angkat ibu dia. Dia gendong ibu dia dengan bekalan-bekalan yang dia nak bawa, yang dia nak bawa semasa dia nak pergi dari Yaman ke Mekah kan jauh. So dia perlukan bekalan yang cukup. So yang lembu 100 kilo pun dia boleh angkat, apatah lagi ibunya yang lagi ringan, tak sampai 100 kilo pun. Lagi dengan bawa dia punya bekalan pun tak sampai 100 kilo. So dengan mudahnya dia dari Yaman ke Mekah, dia tolong ibu dia melakukan haji. Okey, seterusnya patuh dan taat pada arahan. Peristiwa di mana beliau sangat merindui Rasulullah. Beliau meminta izin pada ibunya yang sedang uzur untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Okey, ibunya mengizinkan, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Setelah sampai di rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tiada di rumah.
Okey, macam ni. Uwais ni dia sangatlah merindukan Nabi Muhammad sebab dia tak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mendengar cerita saja. So Uwais ni pun dia minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah. So ibunya membenarkan dan ibunya berpesan macam tu. Uwais ni macam suka kan, siapa tak suka nak jumpa Nabi Muhammad kan. So esoknya tu Uwais berangkat, Uwais pergi ke Madinah, tapi dia tak lupa untuk siapkan keperluan ibunya untuk macam makanan-makanannya semua tu, dan berpesan kepada jiran-jiran dia untuk tengok-tengokkan ibunya. Lepas je Uwais ni sampai kat Madinah, dia terus cari rumah Nabi Muhammad dan dia terus pergi kat situ. Dia terus ketuk pintunya dan yang keluar tu Siti Aisyah radhiyallahu anhu. So Uwais pun tanya kan, saya nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ni pun cakap Nabi Muhammad dia tak ada kat rumah. Nabi Muhammad ni sedang berada di medan pertempuran. So macam Uwais ni pun macam terlepas satu peluang yang dia nak. So dia macam sama ada dia nak tunggu Nabi Muhammad SAW ataupun dia nak pergi ke ibu dia. So seperti yang kita tahu, Uwais Al-Qarni ni sangat patuh dan taat pada ibunya. Jadi Uwais baliklah ke rumah dia. Yang ni poin nombor 4 ni, kerana ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sebagai kesimpulan daripada kedua-dua peranan pengguna ni, kita dapat tahu daripada kita sebagai pengguna haruslah bijak dalam melakukan sesuatu dan taat pada arahan yang telah diberikan. Seperti contoh, kita mestilah taat pada undang-undang yang telah dikeluarkan oleh oleh Malaysia. Contoh seperti had kelajuan, dilarang vandalisme, tidak boleh masuk kawasan larangan dan sebagainya. Okey, next kita akan pergi kepada perbandingan tokoh Islam dan tokoh kontemporari. Saya memilih Datuk Alif Shukri bin Kamar Zaman, atau lebih dikenali sebagai Alif Shukri. Beliau merupakan salah seorang anak kepada pengasas produk kosmetik popular Sendayu Tinggi, Rozita binti Ibrahim. Beliau mula terlibat dalam dunia perniagaan sejak berumur 7 tahun, sewaktu tinggal bersama neneknya di Sabak Bernam, Selangor. Kini Datuk Alif Shukri digelar usahawan, pelakon dan penyanyi. Slogan beliau ialah Telaga Laris. Okey. Kalau kita nak bandingkan dengan dua-dua tokoh ni, mereka mempunyai sifat yang sangat ketara lah. Contoh, Uwais Al-Qarni seorang yang rendah diri. Beliau tidak suka namanya disebut oleh masyarakat. Seperti contoh yang peristiwa ketika Saidina Umar dan Khalifah Umar dan Saidina Ali memohon doa darinya. Lepas tu Uwais memohon agar tidak dihebohkan cerita tersebut. Beliau lebih suka dikenali dengan fakir. Banding pula dengan Datuk Alif Shukri ni, beliau suka menonjolkan diri pada masyarakat dan beliau sanggup mempermalukan dirinya demi mendapatkan populariti. Sebagai contoh, single terbaru Datuk Alif Shukri, single terbarunya Cuba Bahagia yang menangis keluar air mata darah tu. Yang tu beliau telah mendapat kecaman yang banyak daripada netizen, dan sehingga kan ibunya malu dengan apa yang Alif Shukri ni buat, sehingga kan
ibunya paksa untuk Alif Syukri ni berhenti menyanyi. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda yang bermaksud malu itu sebahagian daripada keimanan. So bila kita malu melakukan sesuatu, jadi itu bermaksud kita ada iman. Contoh, kita malu nak mencuri, so maknanya kita ada iman. Kita malu nak menunjukkan aurat kepada orang yang bukan ajnabi, maknanya kita ada iman. Okey. Lepas tu next, Uwais Al-Qarni adalah seorang pengguna yang taat dan patuh pada arahan. Seperti contoh, Uwais sangat taat dan ambil berat dengan orang lain, terutama ibunya. Berbandingkan dengan Datuk Alif Syukri, beliau juga ambil berat pasal orang lain, tapi Datuk Alif Syukri ni dia suka menunjukkan pada masyarakat sekeliling yang beliau ambil berat tentang orang lain. Contohnya, Datuk Alif Syukri ni dia buat live di Instagram, buat live di YouTube, yang mana dia nak orang tahu yang dia buat sumbangan. Dia baik lah, contoh macam tu. Okey, sebagai kesimpulannya, dapat dilihat bahawa baik dari segi dakwah maupun perniagaan, seseorang pengguna itu perlulah memiliki etika yang baik dan konsep yang jelas dalam melakukan setiap perbuatan. Kedua-duanya perlu mempunyai objektif yang jelas, iaitu untuk menuju al-falah dan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Hani binti Mama Hakim dari kelas IC 2104B. Nama tokoh saya adalah Abu Darda, atau nama sebenar beliau adalah Waimir bin Zaid bin Qais. Abu Darda menghafal Al-Quran daripada Rasulullah SAW dan beliau mengikuti semua peperangan selepas peperangan Uhud. Beliau juga merupakan sahabat yang mengikuti hampir semua peperangan semasa hidup beliau. Beliau juga merupakan mufti kepada penduduk Syam dan ahli fiqh penduduk Palestin. Beliau bukan dilahirkan dalam Islam. Beliau lahir dalam orang kafir. Beliau merupakan seorang penyembah berhala yang menetap di Yasrib. Dan beliau juga mempunyai seorang isteri. Isteri beliau lebih dikenali sebagai Ummu Darda. Abu Darda juga seorang peniaga yang sangat terkenal di kota Yasrib. Walaupun beliau kaya raya, terkenal, tetapi lepas masuk Islam, beliau sangat mementingkan ibadah. Beliau sangat menjaga solat di awal waktu dan sanggup menggadaikan hartanya semata-mata untuk Islam. Abu Darda wafat pada tahun 32 Hijrah di Damaskus. Kemudian kita beralih pula kepada hubung kait antara tokoh Abu Darda dengan tajuk kami, iaitu kepenggunaan. Okey, pertamanya kita pergi kepada maksud penggunaan. Maksud penggunaan adalah menggunakan barang, perkhidmatan dan alam sekitar untuk memenuhi keperluan. Tetapi, maksud kegunaan dalam Islam ialah menggunakan harta ataupun barang dengan tidak berlebih-lebihan, qanaah dan memberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan serta tidak membazir. Cara kita menggunakan barang atau perkhidmatan mestilah mengikut garis panduan syariah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, first sekali kita pergi kepada penggunaan harta untuk membantu orang lain, seperti Abu Darda yang dia membantu orang lain dengan harta yang dia ada. Setiap umat Islam mesti ada rasa macam kena bantu orang lain, sebab
kita tak bantu orang lain, siapa lagi yang nak bantu orang Islam yang dalam kesusahan, kepayahan, keperitan. Oleh itu wujudnya zakat, wakaf, derma. Zakat dikeluarkan oleh golongan yang mampu kepada golongan yang memerlukan apabila golongan yang mampu itu cukup hal dan nisab. Zakat juga dapat bantu meringankan beban mereka yang dalam kesusahan, yang tak ada duit. Seperti dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakat bermaksud dan tunaikanlah zakat. So nampak kat situ yang zakat sangat penting untuk membantu umat Islam. Okay, yang kedua ialah menggunakan harta secara zuhud dan tak berlebih-lebihan. Seperti Abu Darda, beliau menggunakan harta secara sangat zuhud dan tidak bermewah-mewahan. Beliau menggunakan harta secara sekadar yang cukup je untuk keperluan diri, makan macam tu. Terdapat satu kisah, Umar pernah meraba-raba bantal alas duduk Abu Darda, tapi Umar mendapati hanya pelana kuda je. Lepas tu Umar dia meraba-raba bantal, hanya terdapat pasir saja kat bantal tu. And akhir sekali dia raba selimut, tapi hanya tipis sangat untuk time tu musim sejuk, so sangat tipis, sangat tak cukup untuk pada waktu musim sejuk itu. Dalam kisah tadi, dalam situasi tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa Abu Darda ni dia tak bermewah-mewahan, dia hanya gunakan sekadar apa yang cukup. Pada suatu hari ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, amalan apa yang jika dilakukan akan dicintai Allah dan manusia? Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah kepada Allah maka kamu akan dicintai Allah, dan zuhudlah kepada manusia dan kamu akan dicintai oleh manusia. Riwayat Ibnu Majah. Nampaklah dekat situ yang jika kita zuhud, kita akan dicintai oleh Allah dan manusia. Tak ada siapa pun suka orang yang suka menunjuk-nunjuk, sombong. Sebab semua apa yang kita ada bahagian dekat orang lain. Sebab tu kita kena selalu bersedekah, memberi kepada yang memerlukan, dan kita sebagai hambanya kena selalu bersyukur dan tak boleh ada rasa riak, tak boleh ada rasa takabur, kerana semuanya milik Allah SWT. Kita hanya pinjaman je, apa yang ada kat kita, kita kena bagi kat orang lain juga. Kalau kita dapat nikmat yang sikit, kita kena bersyukur juga. Kalau kita dapat nikmat yang banyak, kita kena lagi bersyukur. Yang ketiga, peranan kerajaan dalam membasmi kemiskinan. Kat sini kita ada lagi satu kisah. Khalifah Umar, beliau nak lantik Abu Darda ni jadi pegawai tinggi dekat Syam. Tapi Abu Darda, beliau tak nak pun jadi pegawai tinggi tu. Lepas tu Abu Darda pergi juga ke Syam. Walaupun beliau tidak menerima jawatan itu, beliau pergi menasihati kaum-kaum yang kat sana. Sebab bila sampainya kat Syam, Abu Darda mendapati bahawa penduduk kat sana dia sangatlah hidup dalam
kaya raya, macam lupa diri. Lepas dah dinasihati oleh Abu Darda, mereka rasa menangis. Lepas tu mereka insaf dengan apa yang mereka telah lakukan. Abu Darda sejak tu beliau selalu turun ke pasar. Kalau ada yang bertanya, beliau jawab. Kalau ada yang bodoh, beliau betulkan. Kalau ada yang tersilap, minta leka, beliau ajarkan balik. Terdapat satu hari Abu Darda terlihat satu pergaduhan. Lalu Abu Darda bertanya, kenapa belasah orang tu? Lepas tu ada seorang berkata, kerana yang dibelasah tu melakukan dosa. Abu Darda berkata, dia hanya membenci apabila seseorang tu melakukan dosa. Tetapi lepas dia dah insaf, dia dah tak lakukan dosa tu, beliau merupakan sahabat Abu Darda. Kita nampak kat sini yang sebagai seorang pegawai, kita kena berlemah lembut dalam memberi nasihat, teguran, kerana kelembutan itu dapat melembutkan hati seseorang. Dan jika seseorang itu nasihat lebih lembut, mungkin akan lebih ramai akan dengan nasihat. Seterusnya kita pergi kepada hasil kajian, iaitu bandingan tokoh Abu Darda, dan saya memilih Syekh Motta Al-Bukhari kerana Syekh Motta Al-Bukhari ni beliau sangat terkenal dengan sifat dermawannya. Beliau juga macam Abu Darda, beliau tak menunjuk, beliau sangat zuhud. Itu merupakan mereka punya persamaan. Sebab itu kita kena berusaha untuk menjadi seorang yang kaya ataupun senang supaya kita dapat memberi kepada orang lain. Dan bila kita dah ada banyak harta, kita kena bagi ke orang lain, kerana apa yang kita beri, apa yang kita guna duit kita akan disoalkan pada hari akhirat. Syekh Motta Al-Bukhari pernah berkata, semua ini harta Allah dan saya hanya menguruskannya sahaja. Nampak kat situ yang Abu Darda fikir yang harta, yang kekayaan yang dia ada bukan sepenuhnya milik dia seorang. Kesimpulan yang kita dapat kat sini bahawa kita hendaklah menggunakan harta dengan sebaik-baik yang mungkin, dan kita kena ingat orang yang lebih bawah daripada kita. Kita kena selalu memberi, kerana kalau tak kita yang tolong mereka, siapa lagi yang akan tolong mereka? Kita juga kena menjadi usahawan yang jujur dan patuh kepada perintah Allah. Kita berniaga juga, tapi kita jangan lupa kita punya tanggungjawab dengan Allah. Jangan lupa solat, jangan lupa keluarkan zakat, dan sentiasa ingat kepada orang yang lebih memerlukan. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.